Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita akan sambung untuk tajuk cahaya, iaitu kita nak tengok sifat cahaya yang kedua. Okey, kalau kita ingat balik, sifat cahaya yang pertama itu kita belajar tentang cahaya bergerak lurus. Hari ini kita belajar tentang sifat yang kedua, iaitu pantulan cahaya. Jadi cikgu minta kamu bawa keluar buku teks kamu, buka muka surat 94. Okey. Jom kita belajar apa cerita pasal pantulan cahaya. Apabila melihat cermin, kita dapat melihat imej kita terbentuk pada cermin. Fenomena ini dinamakan pantulan cahaya. Perhatikan gambar di bawah. Okey. Kamu bangun pagi-pagi, kamu dah siap mandi apa semua, ataupun kamu dalam bilik air, kamu gosok gigi, kamu melihat cermin. Kamu nampak muka kamu nampak imej kamu pada cermin. Itu dinamakan pantulan cahaya. Jom kita tengok apa cikgu ni terangkan. Tengok sini. Cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin. Okey, cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan ke arah cermin. Dan cermin itu pula memantulkan imej ke arah mata kamu. Perhatikan pula contoh fenomena pantulan cahaya di bawah. Okey, cerita ayat cikgu ni, dia kata cahaya yang menyinari kamu. Okey, contoh. Kamu tengok persekitaran kamu boleh nampak, betul? Mana datang cahaya? Dari, kalau waktu siang, daripada matahari lah. Okey, sumber cahaya daripada matahari. Okey, cahaya matahari itu menyinari kamu, kena kat kita. Okey, macam cikgu, muka cikgu, baju cikgu ni semua ni kena kat muka cikgu. Sekarang ni muka cikgu dengan baju cikgu ni memantulkan cahaya masuk ke mata orang yang memandang cikgu. Okey, contoh cikgu ambil ni. Ini dia. Okey. Ninja Turtle. Okey, Ninja Turtle ni kalau kita buka mata kita nampak dia. Kenapa kita boleh nampak dia? Okey, sebab cahaya, cahaya matahari menyinari objek ini. Kemudian objek ini sebenarnya sedang memantulkan cahaya ke mana? Ke semua arah, sehingga ada yang kena pada mata cikgu. Baru cikgu boleh nampak, oh, yang ini warna hijau, yang ini warna biru, yang ini warna kuning. Okey, kalau dia ada depan mata cikgu, cikgu tutup mata. Boleh tak cahaya daripada dia masuk ke mata cikgu? Tak boleh, cikgu tak nampak. Tapi bila cikgu buka mata, cahaya yang menyinari objek ini masuk ke mata cikgu, cikgu boleh nampak. Cikgu boleh tahu, oh, bentuknya begini, warnanya begini. Okey, itu yang dimaksudkan oleh cerita cikgu perempuan ni tadi tentang cahaya yang menyinari kamu sebenarnya dipantulkan. Maksudnya semua objek sekeliling kita ni sedang memantulkan cahaya. Okey. Baru kita boleh nampak. Okey. Jom kita tengok apa contoh fenomena pantulan cahaya lain. Okey. Ni ada rusa ni. Rusa lah ni. Okey. Imej terbentuk pada permukaan air. Kamu masuk bilik air pagi-pagi, kamu nak mandi, kalau rumah kamu ada kolah. Tahu kolah? Kolah tadahan air tu. Kamu tengok dekat permukaan air tu, kamu boleh nampak ada imej kamu. Okay? Ataupun kalau kamu ingat cerita waktu kamu kanak-kanak dulu, cerita tentang anjing yang tamak. Okay? Cerita anjing yang gonggong tulang tu. Okay, lalu dekat jambatan dia nampak ada anjing lain dalam air. Tulang tu nampak lagi besar. Dia pun terjun nak ambil tulang tersebut. Itu sebenarnya dia melihat imej dia sendiri pada permukaan air. Okey. Seterusnya, imej terbentuk pada permukaan lantai berjubin. Kamu tengok ni, kalau kamu pergi pasar raya, kamu pergi Aeon ke Tesco ke Econ Safe ke apa ke, kamu tengok permukaan jubin, lantai jubin yang licin. Okey, kamu boleh nampak sedikit imej kamu. Okey? Itu merupakan pantulan cahaya. Seterusnya, imej terbentuk pada permukaan logam. Contoh lain, kalau kamu guna sudu, kamu ambil sudu atau senduk mak kamu tengok, nampak muka kamu. Okey?
Tapi imej kamu tu pada permukaan sudu tu nampak menggelembung lah, nampak macam besar je kan. Okey. Itu pun dikira sebagai pantulan cahaya. Okey. Ini antara fenomena pantulan cahaya lah. Okey, kita tengok situ. Soalan ni dalam kotak ni. Mengapakah terdapat bahagian yang berkilat pada lampu sulur? Okey, pernah tengok lampu sulur? Okey. Dalam dia tu, dekat mentol dia tu ada satu bahagian yang berkilat. Okey. Dia sebenarnya dia nak pantulkan lagi banyak cahaya supaya boleh keluar banyak cahaya daripada lampu sulur. Okey, supaya lampu tu lebih cerah, lebih terang. Okey. Jom kita tengok muka surat 95. Okey, cikgu nak kamu tengok yang ni. Pasal info sains ni. Pasal bulan. Bulan bukan sumber cahaya. Bulan tak keluarkan cahaya. Bulan kelihatan bercahaya pada waktu malam kerana bulan memantulkan cahaya matahari ke arah bumi. Macam cerita tadi lah. Macam cikgu cakap tadi. Cahaya daripada matahari kena pada bulan. Okay. Bulan ni dia pantulkan cahaya ke permukaan bumi. Itu yang menyebabkan kita nampak bulan pada waktu malam. Okay. Kita nampak ada bulan penuh, bulan sabit. Okay. Itu sebenarnya yang berlaku kerana bulan memantulkan cahaya. Tapi bulan bukan cermin. Bulan tu sama macam kita ni lah. Kita pun sedang memantulkan cahaya. Okay. Cuma kuat tak kuat saja macam pantulan tersebut lah. Okay. Kita tengok jom. Kegunaan pantulan cahaya. Mari ikuti kisah di bawah. Okay. Ayah, hati-hati. Ada penunggang motosikal di tepi. Nasib baik saya terpandang imejnya pada cermin sisi. Kamu naik kereta dengan bapa kamu. Kamu naik motor ke dengan bapa kamu. Tengok. Ada cermin sisi kiri dengan kanan. Kemudian ada satu lagi cermin. Cermin, kita panggil cermin pandang belakang. Okay. Dekat depan tu. Okay. Kita nampak ada motosikal di tepi kereta bapanya. Okay. Apa bapa dia cakap? Itulah kegunaan cermin sisi yang membolehkan kita melihat objek di belakang dan di sisi objek. Penting cermin ni supaya memudahkan pemandu melihat apa yang berlaku di sekeliling dia, sama ada di tepi kiri kanan ataupun di belakang. Okey, dia kalau dia pandang depan je, dia tak tengok kiri kanan, takut boleh terlanggar orang lain. Okey. Tengok pula yang ni. Ayah, kenapa ada cermin yang diletakkan di situ? Okey, cermin ni rasa kamu pernah nampak ni. Dekat Beruas ada satu. Okey, dekat Ulu Licin pun ada. Okey. Kita tengok situ. Itu cermin cembung. Okey, cermin cembung. Cermin itu membolehkan pemandu melihat kenderaan lain yang terlindung daripada pandangannya untuk mengelakkan kemalangan. Okey. Kamu tengok gambar di selekor ni. Cermin cembung ni selalunya diletakkan di kawasan selekor. Okey. Supaya memudahkan kereta dari arah sini melihat adanya kereta lain dari arah sini. Okey. Supaya tidak berlaku kemalangan, tidak masuk lorong sesiapa ni, pergi masuk sini gerbang langgar orang. Okey. Cerita dia sama jugalah sebenarnya macam cikgu terangkan tadi. Cahaya menyinari kereta merah ini. Okey, kereta merah ni pantulkan cahaya pada cermin. Okey, dan cermin ni akan pantulkan cahaya pada ke mata pemandu lah. Okey. Ataupun cahaya menyinari kereta warna ungu ni. Okey. Kemudian kereta ni memantulkan cahaya ke cermin. Okey, dan cermin ni sebenarnya dia pantulkan cahaya ke mata pemandu. Okey. Jom kita tengok muka surat 97. Apa kegunaan pantulan cahaya? Dalam kehidupan harian kita, banyak situasi melibatkan kegunaan pantulan cahaya. Perhatikan contoh di bawah. Okay, contoh pertama, kamu biasa pergi kot jumpa doktor gigi. Okay? Cermin pergigian. Ni kamu kena hafal ni. Cermin pergigian. Membantu doktor gigi untuk melihat keadaan gigi pesakit pada bahagian yang terlindung. Dia nak tengok bawah ni, bahagian bawah dalam gigi. Okay?
bahagian belakang gigi bawah tu, okey, ataupun bahagian belakang gigi atas, okey. Jadi gunakan cermin pergigian. Yang kedua, situasi kedua, di kedai kasut. Okey. Pelanggan di kedai kasut boleh melihat imej kasut yang dipakai melalui cermin yang diletakkan pada bahagian bawah. Okey, senang nak tengok, nak menggayakan kasut tu sesuai ke tidak, cantik ke tidak. Okey. Apa lagi kegunaan pantulan cahaya? Kita tengok sini. Kedai gunting. Okey, kedai gunting rambut. Pelanggan di kedai gunting rambut boleh melihat imej bahagian belakang kepalanya melalui cermin yang diletakkan di belakang. Okey, kalau kedai gunting perempuan selalu macam ni lah. Dia akan gunakan satu lagi cermin kecil sini, cermin muka kita panggil. Okey. Tapi kalau kedai gunting rambut yang lelaki, selalunya dia ada cermin besar kat belakang. Okey, senang. Cermin depan besar, kat belakang pun cermin besar. Okey, dia pantulkan imej, saling memantulkan. Senang nak tengok keadaan rambut di bahagian belakang. Okey. Seterusnya, ini pasal kapal selam. Okey, tengok situ. Tentera laut boleh melihat objek yang berada di permukaan laut dari dalam kapal selam dengan menggunakan periskop. Ini alat dia. Periskop. Kamu kena hafal nama alat ni. Okey. Dua cermin dalam periskop memantulkan cahaya dari objek yang terhalang ke arah mata pemerhati. Kamu tengok kapal selam tu. Okey, dia ada satu periskop tu. Nampak ada tiang kecil tu. Okey. Tiang kecil tu. Okey. Dia letak dua cermin. Okey, dua cermin. Okey. Bila dia letak dua cermin tu, cahaya daripada objek yang nak diperhatikan masuk ke cermin pertama. Cermin pertama pantul akan pergi ke cermin kedua. Cermin kedua pantul akan pergi ke mata. Itu fungsi cermin dalam periskop. Okey. Memantulkan cahaya. Jadi boleh kita lihat objek yang terlindung di sebalik halangan. Sama ada kalau tembok-tembok lah, kalau dinding-dinding lah. Dalam kes kapal selam ni, dia boleh lihat objek yang berada di permukaan laut. Okey. Okay. Seterusnya. Okey. Jom kita tengok muka surat 98. Okey, gambar Raja Sinar. Ini sinar pantulan. Kita nak tunjukkan pantulan cahaya macam mana boleh berlaku. Perhatikan gambar di bawah. Okey. Tengok situ. Apabila cahaya terkena pada permukaan yang rata dan licin. Okey, tolong ingat. Rata dan licin. Cahaya terkena pada permukaan rata dan licin. Seperti permukaan cermin muka. Okey. Cahaya tersebut akan dipantulkan. Okey. Fenomena ini juga boleh dilukis dalam bentuk gambar Raja Sinar seperti di bawah. Ini dia. Kamu kena hafal dua garisan ni. Okey, ini kita panggil sinar tuju. Okey, cahaya yang dituju pada permukaan cermin. Ini sinar tuju. Kemudian yang ini pula cahaya yang dipantulkan dari permukaan cermin. Kita panggil sebagai sinar pantulan. Kamu tengok bukaan sudut dia sama besar. Okey. Ini yang dikatakan sinar tuju. Ini pula sinar pantulan. Okey. Ini kita katakan sebagai gambar Raja Sinar. Okey. Jadi itu yang kita belajar tentang sifat kedua bagi cahaya. Cahaya boleh dipantulkan ataupun pantulan cahaya. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan ini. Okey. Nanti kita akan sambung lagi untuk tajuk yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.